Assalamualaikum. Saya akan menceritakan kembali cerita misteri, seram dan juga sejarah. Terima kasih pada yang sudah subscribe maupun yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Legenda si pemenggal kepala budak yang pernah muncul sekitar tahun 70 dan juga 80. Bagi Anda yang membesar sekitar tahun 70 dan 80-an, pernah dengar kisah pemenggal kepala? Legenda tentang pemenggal kepala ini pernah berlegar satu ketika dahulu, sehingga membuat orang gerun mendengarnya. Apatah lagi dikatakan, si pemenggal itu akan menyembelih mangsa hingga bercerai kepala dari tubuh. Kisah tentang pemenggal kepala atau penyabit kepala ini sesuatu ketika dahulu pernah heboh di sekitar Semenanjung, terutama di daerah Krian, Perak, daerah Kuala Lipis, Pahang, daerah Kuala Selangor, dan juga di beberapa daerah lain di bahagian selatan tanah air. Kononnya, kepala manusia perlu dipenggal untuk ditanam bersama cerucuk jembatan yang hendak dibina. Ia dikatakan berfungsi untuk mengukuhkan sesuatu binaan dari aspek spiritual berdasarkan cerita dari mulut ke mulut. Kepala kanak-kanak seringkali digunakan untuk melaksanakan upacara ini kerana golongan kanak-kanak dianggap lebih suci berbanding orang dewasa. Tambahan pula lebih mudah dilakukan terhadap kanak-kanak kerana mereka sukar untuk melawan. Modus operandi mudah iaitu culik, bunuh dan kepala mereka akan dipenggal. Seterusnya, kepala tersebut akan ditanam bersama cerucuk binaan sewaktu proses piling. Ia akan kekal di situ selagi binaan atau jembatan tersebut tidak runtuh atau dimusnahkan. Pendek kata, itulah tempat persemadian mereka yang hanya bernesankan tiang jembatan. Si penyabit atau si pemenggal kepala pula seringkali digambarkan sebagai seorang lelaki asing yang berwatakan pengis serta berhati kering. Mereka akan merayau-rayau di sekitar kawasan kampung berdekatan dengan tempat pembinaan untuk mencari mangsa yang sesuai bagi melaksanakan upacara tersebut. Salah satu ciri pemenggal yang turut digambarkan ialah lelaki yang menjinjing unjut kain. Kerana itu apabila tersebar berita tentang sesuatu projek baru atau rancangan pembinaan jembatan akan dijalankan, penduduk di kawasan sekitar terutama kanak-kanak akan berasa kecut perut apabila mengenangkan tentang legenda ini. Serta merta berbagai gambaran kematian bermain di kepala, diserang, diculik dan dibunuh. Ia akan diakhiri dengan penyembelihan sehingga memisahkan kepala dan tubuh. Kanak-kanak akan dilarang untuk keluar rumah. Hatta hendak ke sekolah sekalipun perlu bertemankan sekiranya terserempak dengan lelaki asing. Jika tidak dikenali, mereka akan segera bertempiaran lari. Apatah lagi jika lelaki tersebut menjinjit unjut kain yang mencurigakan. Sama ada perkara ini benar-benar berlaku atau sekadar mitos semata-mata, sukar untuk dipastikan kesahihannya. Namun berdasarkan dakwaan sesetengah pihak, kemungkinan legenda ini adalah suatu hakikat yang pernah berlaku beberapa dekad lalu.
Tetapi ritual tersebut telah lenyap ditenggelamkan oleh gelombang kemodenan dan arus undang-undang. Jika dilihat dari aspek kejuruteraan pula, mana mungkin kepala manusia mampu membuatkan struktur sebuah binaan menjadi kukuh. Sudah pasti ia adalah sesuatu perkara yang tidak logik dan tidak boleh diterima oleh akal. Kisah legenda pemenggal kepala ini boleh dilihat dari dua aspek yang berbeza. Pertama, ia mungkin satu ritual yang benar-benar pernah berlaku pada zaman dulu, yang mana ia dijalankan sebagai perantaraan dengan alam gaib. Kedua, ia juga dianggap sebagai satu muslihat kekangan yang dilakukan oleh orang-orang tua terhadap golongan kanak-kanak dan remaja. Bila anak-anak takut dengan kisah pemenggal kepala ini, tidaklah mereka berani keluar berkeliaran. Jika dilihat dari aspek spiritual, mahu tak mahu, kita perlu akui kewujudan alam gaib. Sejak dahulu kita sering dimomokkan bahawa suatu lokasi baru yang hendak dibangunkan biasanya dijaga oleh makhluk lain yang tidak boleh dilihat dengan mata yang kasar. Justru satu upacara perlu dijalankan terlebih dahulu untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang masalah teknikal. Salah satunya mungkin berkaitan dengan legenda pemenggal kepala. Perkara ini biasanya dilihat sebagai satu amalan tahyul kerana ia bersifat pemujaan. Bagaimanapun, ada juga pihak yang menggunakan pendekatan lebih Islamik untuk menghalang sebarang gangguan yang tidak diingini. Apa sahaja kaedah yang digunakan, ia dianggap sebagai proses rundingan dengan makhluk gaib. Selalunya orang tengah yang menjalankan upacara ini dikepalai oleh dukun ataupun pawang. Malah tradisi pemujaan begini masih lagi berlaku sehingga sekarang, termasuk di luar negara. Sekalipun kita sudah berada pada zaman yang moden, kadangkala sesetengah pemujaan itu menuntut suatu pengorbanan. Biasanya melibatkan penyembelihan haiwan seperti kambing atau ayam hitam. Namun ada juga pemujaan yang meminta korban jiwa manusia. Perkara ini bukan benda baru. Malah pengorbanan manusia pernah menjadi tradisi beberapa tamadun di seluruh dunia. Contohnya seperti kaum Mayan yang telah pupus kerana terlalu taksub dengan budaya pengorbanan manusia ini. Sebagai contoh, beberapa tahun lalu, Akhbar The Times of India telah melaporkan seorang lelaki bernama Abdul Ghafur dan teman wanitanya Ramala Bivi telah menculik seorang budak lelaki, Kadar Yusuf, yang berusia 1,5 tahun dan memenggal lehernya. Mereka meminum darah kanak-kanak itu sebelum menanam mayat di dua tempat berasingan di negeri Tamil Nadu. Lelaki tersebut menyatakan bahawa dia menerima perintah daripada dewa untuk melaksanakan upacara ini melalui mimpinya. Berita ini jelas menunjukkan bahawa ritual pengorbanan manusia masih lagi wujud sehingga sekarang. Sementara itu, jika legenda ini dilihat dari sudut kedua, ia dijadikan sebagai satu muslihat yang sebenarnya banyak membantu dalam mendidik anak-anak zaman dahulu. Golongan remaja dan juga kanak-kanak akan berasa lebih selamat sekiranya berada di rumah. Secara tidak langsung, ia mengelakkan mereka dari menjadi kutu rayau atau terjebak dengan sebarang perilaku yang tidak sehat. Bagaimanapun, penerapan cara sebegini tidak lagi sesuai digunakan pada zaman moden.
Malah dokter dan pakar psikologi sendiri tidak menggalakkan ibu bapak mendidik dan mendisiplinkan anak-anak melalui ancaman dan juga berita garut. Cerita sampai di sini. Jangan biarkan hidup Anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan seperti biasa. Ada salah dan silap, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Syukur. Alhamdulillah.